melihat perkembangan dan juga berita-berita yang sensasi, yang menyeronokkan dan juga berita-berita terkini daripada Sabah dalam rancangan kita, tajuk baru kita. Sempena semua orang tutup pada Sabah, apa cerita bah? Hari ini 6 hari bulan September 2020, saya Pak Ya akan bersama-sama dalam sepanjang tempoh pilihan raya umum bagi negeri Sabah ini untuk kita dapatkan berita dan juga perkembangan terkini khususnya bagi penduduk Sabah dan juga seluruh warga Malaysia yang mengenali dan mengikuti perkembangan negeri Sabah ini. Kita akan ke udara dalam berbagai versi, berbagai cerita. Hari ini kita dalam bentuk berita secara santai. Kita juga akan bertemu bual dengan pemimpin-pemimpin di kalangan masyarakat, di kalangan pemimpin politik juga untuk kita mendapatkan berita-berita terkini. Jadi pada hari ini, rancangan kita yang pertama, siri kita yang pertama, apa cerita bah? Hari ini kita bersama-sama dengan tetamu kita, Saudara Jalius Jaibin. Apa khabar Saudara Jalius? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat ya? Sehat. Wah, ini anak muda daripada Sabah, anak kelahiran Tandik, Kota Marudu. Tandik, Kota Marudu. Tandik, Kota Marudu. Berapa jauh daripada Kota Kinabalu ni, Saudara Jalius? Tandik ni? Kalau daripada sini, ini di Kota Kinabalu. Sekarang kita ke udara di Kota Kinabalu ni. dalam 2 jam begitu, 2 jam paling laju. Kalau kita slow-slow sikit jaga keselamatan, mau jalan pergi sana dalam 2,5 jam juga. Oh, 2 jam. Itu kenderaan biasalah. Kendaraan biasalah. Ada yang lebih laju lagi? Boleh? Boleh, ada yang lebih laju lagi. Boleh. Saya pernah drive di sana 1,5 jam. Oh, tapi itu kejar flight. Hanya siksa teman-teman menunggu. Okey, Tidak jadi rokok. kita Tempat kenalkan kopi hari kedai ini kita kami. bersama-sama dengan Saudara Jalius Jaibin yang merupakan anak muda kelahiran kampung Tandik daripada Kota Marudu di Sabah ini. Ini salah satu daripada bandar atau daerah daerah di Sabah. Jadi mungkin untuk memulakan rancangan kita, pertanyaan kita saya pertama, Sabah ni apa cerita dia sebenarnya? Apa daripada sudut luas dia, ke bandar dia, ke daerah dia. Ini macam soalan geografi ini sebenarnya. Jadi ramai orang nak tahu juga sebelum saya nak bawa cerita yang lebih spesifik berkaitan dengan sedikit perkembangan dengan politik dan sebagainya, mungkin Sabah. Kenali Sabah, macam tu lebih kurang. Silakan Jalius. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Seperti yang persoalan tadi yang telah Tuan Haji cakap tadi, sepatutnya macam soalan biografi, bukan daripada darjah 1 sampai apa kena tahu. Semua ramai sudah lupa. Okey, teruskan Jalius. Baik, Tuan Haji, apa yang saya boleh kongsikan di Sabah ini adalah negeri yang sangat menarik ya. Menarik dan negeri kedua terbesar di dalam Malaysia. Di mana Sarawak tentunya kita sudah tahu pertama paling besar, dan yang kedua di Sabah. Di Sabah ini dia mempunyai 35 daerah kalau tidak apa-apa sebarang perubahan. Nah, 35 daerah. 35 daerah. Wah. Dan ada 60 jumlah DUN. Selepas sudah ditambah DUN tambahan 13. Jadi jumlah total dia 73 yang ada sekarang. 73. Ya, dan jumlah parlimen di Sabah ini ada 24 lah. 24. Kalau saya tidak silap. Okey, dan di Sabah ni bandar-bandar yang selalu menjadi tumpuan adalah macam di Kundasang, Ranau. Sebab di sana sudah tentu kita tahu Gunung Kinabalu. Di Kundasang. Di Kundasang Ranau. Selain daripada Gunung Kinabalu itu yang jadi tarikan utama di luar negara maupun dalam negara. Tapi sekarang pelancong luar negara tidak langsung sebab itu COVID-19 kan. Jadi selain daripada itu di Kundasang tu tarikan utama dia adalah macam itu ladang sapi tenusu macam di luar negara, dan tempat tu memang sejuk. Selain daripada itu di daerah Sampurna dan daerah-daerah yang besar-besar sini Tuan Haji. Yang di Kundasang tu dia punya lembu tu ada apa brand apa namanya? Dia punya susu tu ada. Ada itu di Saya pun tu lupa. Berapa kali saya sampai tu lupa. Saya juga. Okey, jadi bandar-bandar yang besar yang ada di Sabah ini kita tertumpuk pada Kota Kinabalu. Ya, dan dia memang membangun besar. Dan juga di Keningau. Tawau itu besar tu. Keningau, bicara tentang Keningau itu pengurusi keadilan negeri lah. Itu saya tahu sedikit. Okey, dan Sandakan dan juga Datulah, dan ada juga barisan-barisan yang daerah dia besar-besar juga. Ya, tapi itu antara yang terbesar lah di dalam Sabah ini. Antara bandar-bandar tu apa kelebihan? Macam di Kota Kinabalu ada apa, di Keningau ada apa, di Lahadatu ada apa-apa yang istimewanya? Tentulah mesti ada istimewa sikit dan dia punya ini Jalius.
sepengetahuan saya kalau di macam di Sampurna bandar-bandar besar tuh macam di kota Kinabalu ini sini memang tumpuan utama lah pelancong-pelancong bila landing, sebab dia pertama iPod di sini. Ya, betul. Kedua lepas tu kalau dari segi hiburan dan juga makanan dia itu memang menarik. Di pasar Filipin sana itu panggang-panggang macam-macam boleh jumpa makanan di sana. Apa yang istimewa tu? Itulah itu udah Bagi ni nanti ramai ni yang mengikuti kita secara live akan tertarik dengan apa makanan yang istimewa sikit sebelum cerita yang lain. macam udang bakar, udang bakar, ikan bakar, dan sudah semestinya memang harga dia murah lah. Saya boleh cakapkan murah sebab saya pun lama belajar di Semenanjung, bekerja di situ. Memang murah daripada. Belajar di mana, Julius? Di Universiti Selangor. Oh, Universiti Selangor. Okey, pada pelajar-pelajar judisial dan juga tenaga pengajar judisial ini adalah bekas pelajar daripada Universiti Selangor, saudara Julius Jaibin. Saya ingat kawan lagi saya tambah sikit tempat yang menarik macam di Kudat. Kalau mau pergi yang di Simpang Mengayau, tips Borneo kan tu. Di Simpang Mengayau sana, limpas di Jalan Kota Blod, sepanjang jalan tu simpang pergi di Kudat tu kita boleh dapat menjamu selera macam jagung bakar. Dia setiap hari ada. Ada mana dekat tepi jalan? Ya, di tepi jalan tu. Di jalan Mengaris sana. Ya, jadi sebelum pergi sana maknanya kalau mau beli buah-buah, kraft tangan dan jagung khususnya kalau kita mau makan yang dibakar tuh, di situlah. Ya. Kalau di macam di Lahad Datu? Kalau macam di Lahad Datu, sebab saya pun bukan jarang tetapi tidak pernah pergi di situ. Kalau di Sempurna itu memang tempat dia menarik, itu air dia lah. Sempurna? Ya. Sebab bila sini Lahad Datu jalan terus macam Sempurna macam itu. Jadi di sana macam ada Pulau Sipadan semua, memang tempat dia menarik. Oh, itu yang beramai orang pergi buat apa? Menyelam, buat apa? Ya, itu. Ya, di situlah maknanya ramai-ramai maknanya pelancong-pelancong datang daripada luar ke Sempurna tu. Kebanyakannya adalah untuk buat diving apa semua di situ. Memang menarik kan itu? Memang menarik. Ya. Cuma saya cakap menarik, saya tidak pernah pergi juga. Tapi memang menarik. Macam tempat-tempat lain macam ini yang mungkin dia lebih biasa, yang lebih mungkin boleh cerita sikit tempat-tempat lain. Tempat-tempat lain juga macam Kota Marudu ada apa Kota Marudu? Di Kota Marudu. Ini tempat sendiri, kelahiran sendiri, tak cerita ni macam mana ni? Saya baru mau cakap apa di Kota Marudu. Okey, di Kota Marudu kita ada itu stesen Sorinsin. Apa tu? Ya, di sana boleh mandi-mandi sungai dia sejuk. Macam begitu. Okey. Jadi tidak perlu bimbanglah tentang apa ini. Kalau ada mana-mana pelancong datang di situ, dia ada rumah disewa satu buah tempat dia luas ni macam environment dia macam di hutan tebal. Dia punya kayu-kayu masih ada macam hutan-hutan katulistiwa dan pokok-pokok besar. Dan memang tempat menarik di Kota Marudu lah. Selain daripada itu yang ada jagung bakar di situ. Selain daripada itu jalan sikit lagi di Bengkuka ada Pitas View. Memang tempat dia menarik, apa-apa sekalipun berwarna-warni di view dia di tepi pantai, tepi laut. Okey, tuan-tuan saudara-saudara, kita hari ini bersama dalam rancangan Apa Cerita Bah. Daripada Sabah, kita ke udara daripada Kota Kinabalu bersama-sama dengan saudara Julius Jaibin, anak muda kelahiran Kota Marudu yang sudah tentulah nanti kita sambil-sambil kita bercerita, dalam juga kita akan bersama-sama dengan pimpinan-pimpinan ataupun daripada ketua-ketua masyarakat di Sabah ini untuk kita melihat perkembangan terkini. Sebab hari ini seluruh negara dunia juga sekarang berberi tumpuan kepada Sabah. Apa cerita Sabah ni sebenarnya yang terkini ni? Jadi yang menarik, semua orang tanya. Ini kalau tidak saya pun tak sampai dekat sini. Saya tengok mungkin juga sebelum ni lapangan terbang agak kosong, sekarang ni mula sibuk sebagainya. Mungkin ada yang perkembangan terkini. Okey. Saya pun terkejut juga bila Tuan Haji cakap apa yang menarik. Apa seluruh dunia, satu Malaysia khususnya macam tertumpu di Sabah. Okey. Apa yang sedang berlaku sekarang adalah kalau tidak ada apa-apa perubahan besok, seperti yang kita semua maklum, kerajaan negeri Sabah sudah kena bubar. Sudah kena bubar. Kalau itu memang disahkan mahkamah nanti, kalau tidak silap besok ada keputusan dia dan jadi pilihan raya negeri
yang berlaku di sini. Itu sebab mungkin saya pun heran juga ya, ramai yang sudah bersedia di sini daripada Semenanjung sana semua datang sudah di sini. Ya, baik menteri kah, baik di mana-mana lah ayat yang menteri pun dah turun di Sabah. Ya. Okey, itu sedikit jalur. Jadi tuan-tuan saudara, kalau kita lihat perkembangan terkini di Sabah ini akan adakan pilihan raya umum negeri kan. Suruhanjaya Pilihan Raya telah mengumumkan akan mengadakan pilihan raya negeri Sabah selepas pengumuman pembubaran Dewan Negeri Sabah oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Syafiee Apdal. Sudah tentulah semua tertunggu-tunggu, dan juga dalam masa yang sama ada pula tindakan di peringkat Mahkamah Tadlis Kadin peringkat rayuan. Besok ada keputusan. Kita tengok perkembangan sini, tapi kalau kita lihat daripada perkembangan di apa yang diumumkan oleh PISPR, 12 hari bulan jadi 12 hari bulan akan ada penamaan calon. Kemudian pada 22 hari bulan ada undi awal kalau ikut jadual yang ditetapkan, dan 26 hari bulan maknanya undi biasa daripada sudut itu. Jadi mungkin sebagai anak muda, Jalius dah mengundi. Saya sudah mengundi sebanyak, kalau ikut ni kali sudah 4 kali. Oh, 4 kali? Ya, mesti bertanya-tanya itu sudah pula si Jalius ni yang sedang menonton. Saya ingat macam baru kali pertama mengundi. Oh, tidak. Mungkin muka saya masih muda lagi, itu aja nampak. Okey, sudah 4 kali saya mengundi. Oh, sudah 4 kali? 4 kali, ya. Alhamdulillah, dah 4 kali mengundi. Jadi, setakat ni kepada anak muda macam Jalius dan juga rakan-rakan di Sabah, melihat bahawa kalau adanya pilihan raya umum di peringkat negeri, bagaimana agak-agak pandangan anak muda? Ya, bagi saya sebagai anak muda, mewakili anak muda, kita senang siapa saja kerajaan. Tapi bila mana pemimpin, bila mana berlakunya dekat-dekat pilihan raya, isu-isu yang boleh menggoris anak muda, rakyat Sabah itu adalah isu yang patut saya dan kepada semua belia-belia ambil ataupun titik beratkan. Contoh macam statement daripada menteri-menteri yang ada sekarang ini. Isu yang menjadi kebimbangan saya adalah pertama perpaduan dan agama yang disentuh. Kita tidak mau resis itu. Kita tidak mau ada pahaman resis di bawah di Sabah memecahkan perpaduan. Itu pertama. Kedua, macam isu kita dicakap pembohong, menipu. Macam isu Cik Bibiona itu kan, dia peperiksaan di Pitas. Kalau menteri itu tidak tahu, dia patut pergi di Pitas dulu, rasakan apa itu kemajuan capaian internet di situ. Pitas itu sebelah mana, bro? Di Kota Marudu. Kota Marudu. Dia terletak dalam Parlimen Kudat. Di Pitas tu. Jadi capaian internet dia tidak bagus. Kita ni sebagai anak muda mahasiswa fight untuk lulus dalam peperiksaan, mengenai kaedah online. Betul. Jadi bila di kampung dia tidak bagus, dia naiklah di atas tu pokok. Menteri itu cakap pembohong. Seolah-olah dia tipu, dia menuduh semua rakyat Sabah ini pembohong. Orang-orang Sabah pembohong. Saya sangat terasa sebagai anak Sabah. Jadi selain daripada itu isu-isu, saya ingat nanti kita nak panggil Bibiona lah. Untuk boleh tak? Itu saya setuju sama sekali. Memang saya setuju. Perlu panggil dia. Sebab ada ramai lagi yang tidak tahu, khususnya mahasiswa mungkin yang ada yang sedang menengok live sekarang ini. Penerangan sebenarnya. Sebab orang bermain isu ini di Selangor paling kuat, di Selangor dan di Sabah. Dia orang tidak tahu hal yang sebenarnya. Banyak saya betul bercakap bilang si Bibiona ini pembohong, orang Sabah ini penipu. Kesianlah Cik Bibiona tu, dia fight begitu. Masih mahasiswa baru dia peringkat matrikulasi ke masa itu kan, dan waktu tu PKP, dan dia sudah tentu jadual pemeriksaannya berbeza dengan universiti yang lain. Betul. Dan dia menghadapi masalah internet dan sebagainya yang dikatakan pula jawapan daripada tiba-tiba menteri kata ini tidak benar, sudah tentulah mengguris kepada dia dan keluarga, dan saya ingat seluruhnya kan, daripada ni. Okey, itu sedikit, nanti saya ingat kita boleh nanti atur boleh jadi cari. Ini orang kampung Jalius ni. Boleh katakan. Nanti kita nak cari. Saya ingat nanti kita punya kru ataupun pihak pengurusan penerbitan apa cerita bahan kita boleh bawa Bibiona untuk kita temu duga ataupun kita interview secara live di sini nanti. Jadi tidak ada masalah untuk datang. Kita cuba ini sebab politik-politik juga, tetapi dia kena terangkan apa yang bermain isu sebenarnya. Jangan sampai keluarga dia malu. Kami sekali
kalian orang Sabah anak muda, beliau Sabah malu karena tuduhan macam begini. Ya, saya bukan main politik secara mutlak, tetapi kita menolak perkara itu. BRN ini, jaga-jagalah menteri yang membuat kenyataan begitu. Tapi menteri tidak bertanding di sini, Julius. Tidak apa, parti-parti dia bertanding di sini. Parti dia bertanding. Wah, maknanya anak muda ini celik dan berkaitan dengan politik. Okey, tuan-tuan saudara-saudara, kita sekarang kudara dalam rancangan Apa Cerita Bah daripada Sabah. Sekarang kita kudara di Kota Kinabalu untuk kita merilat, mendengar celoteh berita-berita terkini daripada Sabah. Sudah tentulah sekarang sedang hangat. Orang nak dengar daripada Sabah ni, daripada sudut pilihan raya bagaimana dan sebagainya. Hari ini kita dapat ke udara secara langsung bersama-sama dengan saudara Julius, anak kelahiran Kota Marudu, yang kita dengar tadi beberapa pandangan sebagai anak muda, luahan perasaan. Nampak dia sendiri meluahkan kemarahan berkaitan dengan isu Bibi Wana. Sebab orang kampung, ya, orang kampung sudah tentulah. Jadi juga mungkin kalau disiasat keluarga saya. Kalau kita lihat daripada apa yang diumumkan oleh SPR ni, Julius, 12 hari bulan September akan ada penamaan calon. Kemudian hari 22 hari bulan ada saya sebutkan tadi tentang pengundian awal. Kemudian 26 hari bulan September adalah undi secara umumnya. Yang penting dekat sini adalah tempoh berkempen bermula daripada 12 hari bulan hinggalah 25 hari bulan, dan itu tempoh mana lebih kurang dalam 14 hari tempoh berkempen. Sudah tentulah saya ingat Sabah ini keseluruhannya akan menjadi sibuk, dan juga seluruhlah dengan kenderaan sebaik motor, baik kereta, baik helikopter, semuanya mungkin sana sini